Surihani yang saya sayangi, yang saya kasihi, yang saya hormati. Masya Allah, subhanallah. Apa khabar Lisa? Baik, Alhamdulillah. Saya rasa kita tak pernah berjumpa secara form apa orang kata fizikal, Ya, tak pernah jumpa ya, depan-depan. betul. Jumpa Tak di alam pernah. maya sahaja. Jadi Betul. ini Masya kali Allah. pertama kita sebenarnya berkomunikasi antara satu sama lain secara orang kata Muka-muka. yalah. Betul, betul, betul. Betul. Dan Masya Allah, subhanallah. Masya Allah. Ada Um, juga hikmah dia di mana macam walaupun kita dalam keadaan pandemik ini, tapi kadang-kadang ada je orang kata hikmah-hikmah yang berlaku untuk kita kan, untuk kita mengenali cantumkan silaturahim dengan orang-orang yang kita daripada jauh kita orang kata kagumi. Jadi saya ni tak boleh nak berhenti senyum sampai krem dah pipi saya ni Ustazah. saya pun rasa macam perkara yang sama. Masya Allah, sebab okey, Lisa, Ya saya. sekarang apa ni tim media minta komen di IG. Kita akan minta untuk request live. Saya dah request dah. Dah Saya dah request dah request. dekat IG. Saya hantar love. Dekat IG. Macam mana? Oh, maksudnya nak ambil komen. Kena komen, kena tinggalkan komen satu. Ni. Oh ya. Oh, ada. Okay, kita dah send request. Lepas tu? Okay, waiting. Okay, waiting for Lisa Surihani. Masya Allah. Sebab ramai juga yang tak okay. Subhanallah. Lisa dah muncul dekat IG juga. Baik. Okay. Macam mana? Saya dengar dulu dia supaya dia tak bergema. Saya dah kurangkan volume dekat apa nama? Dekat phone. Okay. Assalamualaikum bagi mereka yang mengikuti Instagram juga ya. Alhamdulillah, subhanallah. Okay, Alhamdulillah, Masya Allah, subhanallah. Jadi untuk kita memulakan majlis ilmu kita ini, marilah sama-sama kita memulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Masya Allah. Macam Lisa sebut tadi, saya rasa saya pun tak boleh berhenti senyum juga ni. Senyum sebab rasa bahagia, rasa gembira, rasa terharu. Orang yang saya daripada kecil, saya pun kagumi Lisa, Masya Allah. Dengan sifat yang natural. Lisa dikenali melalui antara iklan pertama, iklan Ovaltine. Ya. Oh itu memang betul. Masya Allah. Ovaltine tu iklan pertama saya Ustazah. Masya Allah. Betul kan? Iklan yang pertama. Ovaltine. Masa tu kanak-kanak sangat Lisa. Umur dalam berapa belas? 11 tahun ke? 11 tahun. Ya. 11 tahun. Ya. Tahulah. Aduh. Lepas tu, Masya Allah. Lisa, izinkan saya untuk sebagai permulaan ni, sahabat-sahabat para pendengar di IG dah naik dalam 1,400. Di page ni mungkin dalam berapa, kita tengoklah nanti. Masya Allah, terlebih dahulu kita nak mengucapkan jutaan terima kasih sangat-sangat kepada Lisa, terutamanya kerana sudi menerima jemputan daripada kami. Kemudian seterusnya kepada semua para pendengar yang hadir sama pada saat ini, Masya Allah. Jadi mungkin bergabunglah fan Lisa dan juga fan Ustazah Asma Harun. Masya Allah, mudah-mudahan ada keberkatan, ada rahmat Allah di sebalik perhimpunan kita pada malam ini. Masya Allah.
Jadi izinkan saya untuk membacakan biodata Lisa Surihani. Boleh? Boleh. Segannya ya Allah. Subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, saya akan membacakan sedikit biodata Adinda Lisa Surihani ni. Mungkin ramai yang hanya kenal surface sahaja, tapi insya-Allah Lisa Surihani adalah dilahirkan di Bangsar Kuala Lumpur. Betul kan? Di Bangsar Kuala Lumpur pada 23 Mac 1986. Jadi umur kita beza 3 tahun. Saya 1983. Masya Allah. Jadi 1986 umur 35. Betul Lisa? Ya. Ya, Lisa umur 35, 20 Mac. Nak masuk. Okey. Ya, Lisa backgroundnya adalah law, undang-undang, student undang-undang. Kemudian belajar di College Universiti Harp Universiti. Okey, Harp ni di mana ni, Lisa? Dekat Damansara, dekat pusat bandar Damansara. Okey, Masya Allah. Yang sekarang ni dah jadi apa, DC Mall dah. Maksudnya lokasi tu dah tak ada dah? Dah tak ada dah. Okey, Masya Allah. Tapi untuk tahun yang terakhir, saya ke luar negara, saya belajar dekat Wales, Aberystwyth. Nama negeri itu Aberystwyth untuk final year sahaja. Pulangnya saya ke tanah air tu ya, yang saya orang kata berkecimpung dalam industri seni secara seriusnya selepas arwah ayah saya meninggal, dan saya dan dari situ saya fokus secara seriusnya. Boleh katakan fast forward lah Ustazah sebenarnya. Kalau kita fast forward kan, alhamdulillah saya sangat-sangat bersyukur pada tahun 2019 rezeki saya sekeluarga, termasuk anak-anak sekali, termasuk mak saya sekali, dapat saya pergi menunaikan umrah buat pertama kali bersama mereka dengan suami sekali. Dan pulangnya saya ke tanah air itulah sejak tu yang saya berhijrah memakai hijab. Masya Allah. Ini fast forward sangat ni Lisa. Betul. Sebab itulah dia. Macam nak skip ni kan. Tapi saya nak tanya juga Lisa pernah masuk tak dalam kerjaya undang-undang lepas dah habis belajar law? Tak pernah. Jadi saya kalau ikutkan kaitan saya dengan jurusan undang-undang ni adalah dari segi orang kata kelulusan sahaja. Sebab kelulusan saya adalah daripada negara UK. Bermaksud kalau saya teringin untuk menjadi seorang peguam di sini, saya kena ambil orang kata kelulusan dia dekat sini, iaitu CLP. Jadi pada waktu itu macam tertulis kita rancang tapi Allah yang tentukan. Tertulis yang arwah daddy jatuh sakit pada tahun tu dan kita agak fokuslah kepada pada arwah masa tu. Kita dah berkampung ke hospital lah Pak kata. Okey, faham. Kan Allah dah aturkan yang terbaik sebenarnya. Ya, satu-satu kan perancangan. Okey, subhanallah, saya sambung sikit lagi. Kerjaya Lisa bermula dengan sebagai model iklan dan sebagainya, pelakon, jurucakap, pengacara dan sebagainya. Mula aktif pada tahun 1997. Mungkin masa awal sekolah menengah kan, hujung sekolah rendah. Kau 11 tahun tu masih sekolah rendah lagi Liza. Masya Allah. Okey, pasangan cinta Lisa adalah Yusri Abdul Halim. Siapa tak kenal? Yusri Abdul Halim, Masya Allah. Sekarang Lisa memiliki 2 orang anak, 2 orang cahaya mata. Betul ya Lisa? Ya betul. Betul. Nama anak Lisa? Nama anak saya yang sulung Yahaira Lian binti Yusri. Yang anak saya yang kedua, anak lelaki saya, Yusof Leon bin Yusri. Subhanallah, alhamdulillah. Sebab kehidupan yang sempurna, alhamdulillah, memiliki sepasang anak. Berapa orang anak? Saya 7. Oh. Alhamdulillah, subhanallah.
Alhamdulillah. Lisa nak berapa? Lisa sempat lagi tu. Sempat lagi kan. Entahlah, kalau mungkin lagi seorang lah kot, insyaAllah. InsyaAllah. Ada seorang, insyaAllah. Dunia sekarang berbeza Ustazah. Dunia sekarang ni kita, dunia pandemik sekarang ni ada perancangan tu agak penting untuk kita buat lah. Betul. Masya Allah. Okey Lisa, malam ni kita nak bincangkan tentang tajuk wanita paling bahagia. Wanita paling bahagia. Tuan-tuan puan-puan sekalian. Ada, pen dah ada untuk kita semua cakap. Harapnya semua pengikut dapat ni lah, orang kata sediakan pen, buku, nota masing-masing untuk bersedia untuk tulis nota. Sebab sebelum kita bermula, saya nak memahami terdahulu Ustazah. Wanita paling bahagia dalam perspektif ataupun konteks ini, apa maksudnya? Masya Allah. Sebenarnya saya host yang akan jawab semuanya ada Lisa. Saya Lisa adalah tetapi jemputan. Saya pelajar, saya lah yang angkat tangan. Saya yang Ustazah, saya tanya yang berilmu Ustazah. Okey, Masya Allah. Adina Lisa dan para pendengar sekalian, saya cerita sikit bagaimana boleh plan kita nak live malam ni. Sebenarnya ia bermula 3 hari yang lepas, baru sangat plan ni. Saya dapat message daripada Lisa. Lisa ada DM dekat IG. Kemudian staff saya yang baca komen Lisa di IG. Kemudian staff saya Syira dibantu balas. Lepas tu bila staff cakap, Ustazah, Lisa Zurani ada message, dia berminat untuk dapatkan planner. Kemudian saya kata, oh Lisa ke? Masya Allah. Saya sebenarnya kan Lisa, pernah berapa kali dah saya sebut. Ustazah harap satu hari Ustazah dapat jumpa Lisa, dapat mungkin berhubung dengan Lisa. Lisa tu di antara list yang Ustazah admire juga. Maksudnya, Masya Allah perjalanan hidup Lisa dan sebagainya, Allah takdirkan menjadi public figure ni ada sebab-sebab yang tertentu. Kan, perubahan demi perubahan hidup kita untuk menjadi inspirasi kepada ramai orang di luar sana. Mudah-mudahan kita memberi inspirasi yang baik, yang Allah redha. Inspirasi ke syurga. Inspirasi wanita salihah, inspirasi bidadari jannah, insya-Allah. Jadi susulan daripada itu, saya pun kata okey, Ustazah nak hadiahkan. Lepas tu kita cari rider, kemudian Ustazah tulis sikit, saya tulis sikit, autograf dan sebagainya. Masya Allah. Akhirnya planner sampai. Kita ada planner yang sama dan nama planner ni lah yang kita jadikan tajuk pada malam ini, iaitu wanita paling bahagia. Wanita paling bahagia. Ini adalah planner by Ustazah Asma Harun. Tahun 2021, ini kali pertama saya buat planner. Dan untuk menyiapkan planner ni tuan-tuan perempuan memakan masa lebih kurang dalam 4-5 bulan. Tengok Lisa buka dah. Buat demo. Ya, kerja keras bersama dengan tim Galeri Ilmu. Masya Allah. Tapi kalau orang tanya kenapa Ustazah, biasa planner ialah nama je lah planner. Tapi kenapa Ustazah pilih wanita paling bahagia? Kita sebenarnya ada 2 planner kan. Planner biasa orang buat satu planner. Saya kata saya nak buat khas untuk wanita satu dan saya nak buat planner khas untuk keluarga. Masya Allah. Jadi kita nak mula, ini planner sekeluarga menuju syurga. Masya Allah. Ini untuk plan sebuah keluarga menuju syurga. Oh, tiba-tiba Lisa Angguk-angguk. Kan? Okey, ini inti dia berbeza. Ini bab kekeluargaan. Perkongsian bab kekeluargaan, plan untuk satu keluarga. Tapi ini adalah plan untuk seorang wanita. Dan pengisiannya adalah insya-Allah kalau wanita mengikuti plan yang disusun dalam planner, ia bukan sekadar planner biasa kita buat catatan. Kan, masya-Allah, subhanallah. Jadi, kalau kita tengok sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, cuba Lisa baca pada muka surat, pada hardcover ni, pada cover depan ni, hadis Nabi tu. Okey, Lisa baca. Di riwayat Abu Daud ya. Hendaklah kamu
hendakkah kamu aku beritahukan tentang sebaik-baik harta seorang lelaki adalah wanita yang solehah. Apabila dia melihat kepadanya, dia akan menggembirakannya. Apabila dia memberi arahan kepada wanita itu taat, dan apabila dia tidak berada di sisinya, wanita itu menjaga maruah dirinya. Wow. Subhanallah. Masya Allah. InsyaAllah. Ketika Nabi SAW bersabda, berkata perkataan ini kepada sahabat-sahabat, kerana ketika itu Rasulullah SAW melihat keadaan sahabat mula leka untuk menghimpun harta. Okey, kemudian Rasulullah memberi peringatan kepada sahabat bahawasanya harta yang terbaik bukan harta benda, bukan wang ringgit, bukan emas permata, bukan harta yang dikejar oleh kebanyakan manusia. Lalu Nabi SAW bersabda, hendakkah kamu aku beritahukan tentang sebaik-baik harta seorang lelaki. Masya Allah. Iaitu wanita yang solehah, iaitu isteri yang solehah. Dan mungkin bagi seorang ibu ayah, harta yang terbaik adalah anak-anak yang soleh-solehah. Yang mana apabila dia melihat kepadanya, dia akan menggembirakan. Dan apabila dia memberi arahan ataupun meminta sesuatu, wanita itu akan taat. Dan apabila dia tidak berada di sisinya, wanita itu akan menjaga maruah dirinya. Masya Allah. Hadis Nabi SAW ini menggambarkan tentang ciri-ciri wanita yang paling bahagia. Wanita yang paling bahagia iaitu wanita yang apabila suami melihatnya, suami akan merasa gembira. Okey Lisa, agak-agak kan Yusri tengok Lisa, Yusri happy tak? Harapnya lah. Subhanallah. Kan? Nanti Lisa kena tanya lah. Sebab kita nak kejar. Saya bukan apa Ustazah. Macam saya atas pagar ni nak jawab pasal apa. Ada setengah saya nak jawab mestilah gembira. Ada confident sangat kan? Confident sangat pula. Yang setengah lagi macam orang kata, apa perkataan dia untuk kita rendah dirilah. Saya letakkan diri saya untuk mendoakan dan mengharapkanlah setiap kali dia tatap wajah saya, harapnya dia rasa tenang, harapnya dia rasa gembira, harapnya apa masalah-masalah kerja yang dia duk fikir-fikir tu mungkin hilang ke apa ke. Jadi kita pun senyum lah. Kan? Senyum banyak-banyak. Masya Allah. Subhanallah. Senyum ni, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang kita sayang semua, wanita-wanita. Malam ni tajuk pun berkenaan dengan wanita. Wanita bukan perlu untuk menjadi wanita yang membahagiakan dan menggembirakan, bukan semestinya mempunyai kulit yang halus, wajah yang cantik, wajah yang cerah. Tetapi ia datang daripada sekeping hati yang baik, lalu dia senyum penuh ikhlas, maka wajahnya akan bercahaya dan wajahnya akan memberikan kegembiraan kepada siapa yang melihat. Masya Allah. Kita di pejabat ni kan, Lisa, kami ada staff dalam 50 lebih, perempuan ada 30 orang. Perempuan ni dalam 10% dia dah kahwin, yang lain tu anak dara. Saya perhatikan ada di kalangan staf-staf perempuan saya ni kan, walaupun ada masalah kulit contohnya, kan tak flawless lah kan, ada masalah parut, jerawat dan sebagainya. Tetapi kerana dia seorang wanita yang solehah bagi pandangan zahir saya, kemudian dengan akhlaknya yang lembut dan baik, setiap kali dia senyum, Assalamualaikum Ustazah, Ustazah apa khabar? Dia terus beri ketenangan kepada hati. Saya kata baik. Padahal kita sebelum tu tengah susah hati, tengah sedih, tapi saya kata ya Allah hebatnya. Sebab dia mempunyai hati yang baik, hati yang bersih, subhanallah. Jadi selalu senyum kan. Jadi senyum ni adalah akhlak Nabi. Masya Allah. Siapa yang banyak senyum akan jumpa malaikat. Malaikat apa? Yang jaga syurga, Lisa. Malik ke Ridwan? Malik ke Ridwan? Malik kan? Malik. Ridwan. Malaikat Ridwan, penjaga syurga. Tak apa, it's okay. Manager nama Ridwan, kita pernah sebut ni. Astaghfirullahaladzim.
Tak apa, it's okay. Cuma nak sebut Rasulullah sendiri, sahabat kata tak pernah kami bertemu dengan Rasul melainkan dalam keadaan wajah yang senyum. Masya Allah. Jadi kita antaranya kan, kita kena berusaha untuk memiliki wajah yang selalu senyum. Sebab senyuman itulah sebenarnya memberikan kebahagiaan sebelum orang lain melihat, kita akan bahagia dulu. Masya Allah. Nabi bersabda, Nabi kata, jangan kamu meremehkan amal kebaikan walaupun dengan berwajah yang manis. Jadi wajah yang manis ni adalah satu kebaikan, ada satu ibadah. Masya Allah. Senyum itu sebagai satu sedekah Nabi sebut. Masya Allah. Betapa Allah ni sayang sangat dengan kita kan Lisa. Allah nak beri dalam sekecil-kecil perkara pahala. Senyum percuma kan, senyum. Tapi diberi pahala. Dan lagi kita senyum kepada orang yang suami, anak-anak, ibu ayah, adik-beradik, ahli keluarga, senyum ini pahalanya berganda. Masya Allah. Jadi saya suka ingatkan diri saya dan sahabat-sahabat, kalau kita ni seorang yang banyak senyum pada kawan-kawan, pada customer ramai kita senyum. Ya puan, encik, tuan. Orang yang paling layak terima senyuman manis kita adalah pasangan kita. Masya Allah. Senyum sambil tidur senyum Nisa ya. Subhanallah, Alhamdulillah. Okey, jadi itu kupasan yang pertama antara ciri-ciri apabila wanita yang soleh, wanita yang bahagia ini, bila orang tengok wajah dia, maka dia memberikan kebahagiaan. Ini wanita yang bahagia. Okey, sekarang kita nak buka sikit intipati dalam inti dalam planet. Okey, muka surat first kita akan buka. Mungkin dah ramai juga yang dapat planet-planet ni, sangat terhad sebenarnya, ada lebih kurang dalam 1000 lebih saja set lagi. Lepas tu kita tak akan ni dah, kita tak akan dah tak boleh restock balik. Tak boleh restock dalam keadaan PKP apa semua. Okey. Silakan Ustazah Lisa untuk membacakan hadis seterusnya. Lisa tadi. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang solehah. Riwayat Muslim. Masya Allah. Hadis sahih riwayat Muslim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata'un. Dunia ini perhiasan indah. Kan? Dengan ciptaan langit, bulan, bintang, matahari, alam yang begitu indah, dunia ini indah. Wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik perhiasan al-mar'atu salihah, wanita yang salihah. Tadi kan saya tengok ada komen yang kata, Ustazah, bagaimana dengan kami yang belum kahwin? Tadi kan hadis yang pertama macam hadis seorang lelaki iaitu suami dapat isteri solehah. Jadi orang bujang bertanya, Ustazah, macam mana dengan kami yang belum kahwin, belum ada suami, nak kena cari suami kan ni kan? Sebab nak jadi wanita bahagia tadi tu. Jadi terjawab pada hadis yang kedua yang Ustazah Lisa kita baca. Iaitu wanita yang bahagia, yang paling bahagia adalah wanita yang solehah. Masya Allah. Ini adalah perhiasan terindah. Bahkan Rasulullah SAW pernah bertanya kepada sahabat-sahabat. Tanya Sayyidina Umar, tanya Sayyidina Ali, tanya sahabat-sahabat sekeliling. Sejuk. Apakah yang kamu paling suka daripada bahagian dunia ni? Kemudian ada sahabat yang menjawab, yang paling aku suka ya Rasulullah, iaitu bangun di waktu malam untuk qiyamul lail. Ada yang jawab, yang paling aku suka ya Rasulullah, iaitu sedekah, maksudnya bagi tahu apa yang disukai. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, bila Rasulullah ditanya, apa yang kamu paling suka di bahagian dunia ini ya Rasulullah? Saya lupa jawapan Rasulullah dua, tapi salah satunya adalah Rasulullah menjawab, aku menyukai wanita-wanita yang salihah. Subhanallah. Maksud suka ni bukan Rasulullah nak wanita ramai-ramai, tak. Maksudnya bahagian dunia ni yang Rasulullah suka, Rasulullah rasa bahagia, Rasulullah sangat gembira, iaitu wanita yang salihah. Sebab itu Islam ini satu agama yang Masya Allah, ya, perfect, satu agama untuk semua. Tak kira rupa, tak kira keturunan, tak kira bangsa, tak kira lah kamu belajar tinggi ke rendah, kamu orang jahil ke tidak. Tapi kalau kamu menjadi wanita yang salihah, kamu perhiasan terindah. Masya Allah.
Mungkin dalam, kalau Miss World paling cantik, paling bijak, sekian-sekian. Mungkin untuk jadi artis ada kriteria-kriteria dia. Tetapi untuk menjadi makhluk Allah yang terindah, Masya Allah, menjadi perhiasan yang terindah, tidak perlu kriteria-kriteria yang diukur oleh manusia. Cukup ia menjadi wanita yang salihah, dia perhiasan terindah, dipuji oleh Allah, dipuji oleh para malaikat. Masya Allah, Allahu Akbar. Subhanallah. Ustazah, kalau misalnya dalam kita nak menjadi seorang yang solehah dan ada kalanya kita lalui ujian-ujian untuk untuk meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita dan sebagainya. Jadi macam perspektif wanita paling bahagia ni berdasarkan apa yang diterangkan oleh Ustazah, apa yang saya faham dari situ adalah di mana kita tak boleh, kita perlu memandang ia sebagai satu introspektif di mana bukan sahaja di dunia tetapi di akhirat juga ke Ustazah? Ya, betul. Adinda Lisa, saya tanya Adinda Lisa. Sekarang Lisa bahagia tak? Lisa nak katakan yang Lisa bersyukur. Bersyukur, subhanallah. Lisa bersyukur. Tetapi memandangkan Lisa ni macam yelah orang kata tengah berjinak-jinak belajar, tengah cuba masuk kelas itu, kelas ini, kelas itu, kelas ini, kelas tafsir, kelas tadabbur, kelas mengaji, kelas Quran, kelas hadis dan sebagainya. Ada kalanya Lisa rasa macam macam tak cukup tahu, cukup ke amalan Lisa, apa yang Lisa buat ni cukup ke amalan ni, macam supaya kita dapat jadi antara ahli syurga Jannatul Firdausi. Allahu Akbar. Jadi macam pada masa yang sama ada kalanya macam setengah-setengah orang kata yang iman pun ada pasang surutnya, dan subhanallah memang ada kalanya orang kata begitu, dan kita ni tengah cuba ni, tapi bila tajuk wanita paling bahagia, adakah maksud Ustazah bukan sahaja bahagia di dunia tetapi sebenarnya bahagia di akhirat? Ya, betul. Okey. Kita masuk dalam sikit tajuk ni. Saya tanya Lisa tadi kan, saya tanya Lisa, adakah Lisa bahagia sekarang? Mungkin Lisa akan jawab dari satu sudut kan. Lisa jawab, ya, Lisa bersyukur. Itu syukur adalah ciri-ciri orang yang sentiasa akan bahagia walaupun dia dalam keadaan tidak ada. Dia tidak memiliki ataupun hajatnya tak tercapai, dia tetap boleh bahagia. Okey, bila saya tanya Lisa bahagia tak? Mungkin secara fizikal Lisa kata Alhamdulillah bahagia. Lisa dah dapat apa yang Lisa impikan. Ada suami yang baik, ada anak, Lisa dapat, Lisa sihat. Dan biasa orang sebut perkataan bahagia melibatkan sesuatu yang indah. Sesuatu yang dia boleh capai. Sesuatu yang membahagiakan dia lah. Yang boleh yang dia merasakan hidupnya lengkap. Masya Allah. Dan kalau kita telusuri daripada kita kecil sampai sekarang, bahagia tu sentiasa berubah. Masa kita kecil mungkin bahagia kita dapat mainan yang kita nak, wah bahagia kan masa kecil. Kemudian masuk sekolah rendah, mungkin bahagia kita pula berubah lagi kepada sesuatu yang peringkat kanak-kanak lah kan. Lepas masuk sekolah menengah, ada pula perubahan pula, target kita seterusnya untuk bahagia. Lepas tu bila masuk universiti lain. Lepas tu masa kerjaya ada target kita. Wah seronoknya kalau dapat ni, okey boleh lakukan watak ni, okey bahagianya. Okey. Lepas tu bila kita kahwin dan sampai sekarang, maksud expectation kita kepada bahagia ni sentiasa berubah. Ini adalah bahagian dunia. Kan? Lepas tu kita ada impian-impian seterusnya. Jadi bila kita sebut tentang bahagia, walaupun mungkin sekarang kalau kita fikir balik, kalau kita dapat apa yang kita dapat masa kecil tu, dah tak membahagiakan dah. Sebab itu bukan level kita dah. Kita sampai satu peringkat level yang mengejar kebahagiaan yang berkekalan, kebahagiaan hakiki, iaitu kebahagiaan di syurga. Subhanallah. Kita kan umur dah tahap ni,
kita sampai satu peringkat, kita dah nampaklah dimensi bahagia yang sebenar adalah bahagia yang hakiki. Bahagia dunia sentiasa bertukar-tukar, sentiasa berpindah-pindah. Dan orang yang melihat dimensi bahagia yang hakiki, orang ini akan dapat bahagia yang sebenar di dunia. Okey, contohnya macam ni Liza. Ada orang dia nak suami, umur dia dah 30 lebih, umur dia dah 40 lebih. Dia merasakan, ya Allah bahagianya kau dapat suami, seronok nampak orang ada suami, aku pun nak ada suami. Nak ada lelaki yang bersama, boleh berkongsi. Tetapi sampai saat ini dia belum dikurniakan suami. Belum ada orang yang pinang, belum ada orang yang mengorat mungkin, lepas tu dia rasa. Tapi yang membuatkan dia bahagia adalah rasa syukur. Yang membuatkan dia rasa bahagia adalah redha. Maksudnya dia tidak meletakkan bila dia ada suami baru dia bahagia, tidak. Dia bahagia juga ketika dia belum ada suami. Yang membahagikannya adalah rasa redha, rasa syukur. Subhanallah. Redha, ya Allah, aku redha kalau ketetapanmu bukan suami di dunia, suami di syurga. Dia pun senyum, subhanallah. Ya Allah, aku redha, ya Allah, kalau inilah takdir dalam perjalanan hidupku di dunia, ya Allah. Semoga perjalanan hidupku di akhirat kan adalah sesuatu yang membahagiakan. Kita kena yakin satu perkara, apa yang kita tidak dapat di dunia lalu kita redha, Allah akan beri di akhirat. Apa yang kita tak dapat di dunia lalu kita redha, kita bersyukur juga dalam tiada, maka kita akan dapat di akhirat. Semalam kan Lisa, ada seorang hamba Allah datang jumpa saya dan bagi saya satu ilmu, pengajaran daripada dia. Dia kata, Ustazah, saya bukan kata saya sukakan ujian, tapi saya bersyukur bila saya diuji. Saya suka. Sebab saya rasa bila saya tak diuji, hati saya keras. Hati saya keras, dia kata. Jadi zikir saya tak manis. Dan Alhamdulillah Ustazah, bila saya diuji, masa itulah saya menikmati ujian Allah. Saya menikmati ujian Allah. Sebab apa? Bukan saya minta diuji. Tapi saya rasa macam bila time diuji itulah waktunya saya zikir dengan menangis. Saya mula banyakkan baca Quran dan saya akan mula cari ceramah. Kalau time saya happy, saya okey, saya dengar tak nak dengar je ceramah. Kemudian saya dengar ceramah tu dengan rasa kosong. Tapi bila saya diuji Ustazah, saya syukur. Tapi saya takut saya cakap saya nak ujian. Saya bukan nak ujian, tapi saya menikmati ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Jadi nampak kan, sampai satu peringkat, bahagia tu dah berubah. Ada orang, dia tak nak ujian. Bila datang ujian, dia rasa gelisah, dia rasa sedih, dia rasa ni. Tapi ada orang, definisi bahagia dia bila saat diuji. Sebab dia akan rasa Ustazah bila diuji, kemudian saya bangun malam, saya mampu menangis, saya rasa nikmat sangat. Nikmat itu jauh lebih nikmat ketika saya tidak diuji, kemudian saya bangun malam, saya tak mampu nak menangis Ustazah. Dan kadang happy, gembira, susah nak menangis. Jadi kadang-kadang bila saya lama tak diuji, saya macam tertanya, bila Allah nak uji? Tapi dalam hati saya takut nak sebut. Kan, kenapa bulan ni tak ada ujian yang berat-berat, macam tu kan. Dia kata, salah ke Ustazah saya ada perasaan macam tu? Saya kata bukanlah salah kan. Mungkin puan dah capai satu tahap kebahagiaan yang lain, iaitu manusia yang telah pun menjadikan ujian Allah itu sebagai salah satu jalan bahagia. Masya Allah, wallahualam. Okey, jadi mungkin Lisa ada nak tanya. Perkongsian tu memang meletakkan saya pada satu perspektif Ustazah, di mana untuk menjadi seseorang yang bahagia dalam konteks ini, macam contohnya kalau seseorang itu lalui ujian, tapi dia bersangka baik pada ujian tersebut, di mana ujian ini kalau mendekatkan aku kepada jalan yang diredainya, Masya Allah. Alhamdulillah. Macam dia alhamdulillahkan juga walaupun dia satu ujian, walaupun dia lalui dugaan. Dan itu adalah level orang kata keimanan dan ketakwaan yang mungkin yang kita patut cuba untuk capai juga, di mana kita sentiasa bersangka baik. Subhanallahi wa bihamdihi, kita sentiasa bersangka baik kepada apa jua yang berlaku. Dan
bahagia bukan terletak pada aspek-aspek yang tangible ataupun apa yang kita nampak, macam seperti mana yang Ustazah sebut tadi, yang fizikal, apa yang dah didesain oleh society kini. Ya. Kalau kita meletakkan orang kata keutamaan pada submission kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan itu kita tak akan membiarkan benda-benda duniawi ni yang memberikan definisi bahagia tu kepada kita. Masya Allah, indah sekali Lisa. Apa yang saya Masya Allah, ni berdasarkan apa yang Ustazah kongsi dengan saya. Bila saya hadam, itu yang membuatkan saya rasa macam Masya Allah, wow. Lagi-lagi contoh cerita yang Ustazah kongsikan tadi tu. Bukannya dia minta ujian. Takkanlah kita nak minta ujian. Takkanlah nak ditimpa musibah. Cuma dia memandang benda tu dengan perspektif yang sangka baik sebenarnya. Sebab dia lagi dekat. Sebab dia lagi jadi lagi dekat. Lagi banyak dia azkar, lagi banyak dia zikir. Dan itulah macam saya terkesan sebenarnya dengan cerita tu Ustazah. Okey Lisa, saya nak cerita kisah yang lain. Baik. Subhanallah, ini cerita dalam 3 tahun lepas mungkin. Masa tu saya pergi ceramah ke kawasan perkampungan. Kemudian datanglah seorang wanita dengan pakaian yang lusuh. Kan habis kuliah, habis ceramah saya tu ada wanita datang dengan anak perempuan dia yang masih kecil dalam umur 3 tahun, 4 tahun macam tu pun berpakaian lusuh. Kita nampak dia orang susah, orang miskin. Okay. Kemudian masa tu saya pergi kat kereta, saya nak balik. Lepas tu dia berada tak jauh daripada saya di tepi motor dia. Motor dia pula buruh dan bahagian tempat duduk tu dah berlubang-lubang. Bayangkan ya, motor kapcai dah buruh, maksudnya dah terkoyak dah tempat duduk. Kemudian bila dia datang kepada saya. Lepas tu dia cakap, dia kata, Ustazah, saya nak tanya soalan pada Ustazah. Dia tanya, Ustazah, saya susah Ustazah, saya orang susah. Saya ada suami tapi suami tak bertanggungjawab. Saya ada anak-anak yang kecil Ustazah, dalam 4-5 orang anak. Dan kerja saya adalah penoreh getah. Dan umur dia lebih kurang 30 lebih. Maksudnya orang muda, kerja penoreh getah, ada anak kecil-kecil lagi. Saya tak boleh nak dekat dengan Ustazah. Saya kata tak apa, saya busuk Ustazah. Cuma saya nak tanya Ustazah satu soalan Ustazah. Nak tanya apa? Dia kata, Ustazah, batal tak solat saya Ustazah? Sebab setiap kali saya solat, saya akan menangis. Saya tak kira lah solat fardu ke, solat sunat ke, saya akan menangis. Kadang-kadang saya bimbang solat saya batal. Sebab saya menangis tu Ustazah, saya menangis sampai kadang-kadang saya tersedu-sedu. Macam tersedu-sedu. Jadi batal tak solat saya? Lepas tu saya kata, tak batal. Selagi mana boleh baca Al-Fatihah dengan tepat dan sebagainya, jangan sampai keluar suara. Itu tak boleh lah. Tapi kalau tersedu-sedu tu boleh. Kemudian dia kata, Alhamdulillah lega Ustazah, Masya Allah. Masa tu Lisa, saya terfikir, terlintas hati saya, mungkin dia perlukan bantuan. Dan apa tujuan dia bercerita, dia bawa anak, dia bagi tahu dia susah, mungkin dia mengharapkan sedikit bantuan daripada saya. Saya pun keluarkanlah duit dalam RM10 ke RM20. Saya kata ini untuk akad ya, untuk akad dengan anak-anak. Lepas tu dia tolak. Dia kata, Ustazah, saya tak nak. Saya cerita pada Ustazah, bukan niat saya nak apa-apa daripada Ustazah. Saya tak nak apa-apa daripada Ustazah. Bersungguh-sungguh dia tolak. Saya dah rasa bersalah. Ustazah, walaupun hidup saya susah, rumah saya kecil Ustazah macam pondok. Lepas tu saya kerja macam ni, kais pagi makan pagi. Tapi syukur Ustazah, saya bahagia. Walaupun suami saya bermasalah, tapi saya bahagia Ustazah. Allah baik sangat dengan saya. Allah beri saya anak Ustazah. Saya sehat. Ustazah, saya syukur Allah sayang saya. Saya masa tu saya pula yang menangis. Saya kata, akak, macam mana akak boleh menangis ya? Setiap kali solat, saya susah nak menangis setiap kali solat. Dia kata, Ustazah, akak dalam hati akak takut Allah bagi akak dunia
Sebab akak rasa nikmat sangat setiap kali solat akak boleh menangis. Sebab akak rindu pada Allah. Bila dia sebut macam tu menggeletar saya. Dia kata, Ustazah, akak rindu pada Allah. Saya rindu pada Allah. Saya rindu nak jumpa dengan Allah. Saya rindu nak jumpa Nabi. Saya redha Ustazah kalau Allah uji saya dengan suami, dengan anak-anak, dengan kehidupan saya. Selagi mana saya boleh menangis dalam solat dan sekiranya Allah beri saya dapat jumpa Nabi, dapat jumpa Allah, dapat masuk syurga Allah. Jadi saya tak nak Ustazah jangan bagi saya duit, Ustazah jangan kesian pada saya dah ada semuanya. Walaupun orang bercerita pada saya, tu orang susah Ustazah, rumah dia buruk Ustazah, macam nak roboh. Tapi bila bercakap dengan saya ada semua Ustazah, saya bahagia. Itu yang kita sebut dimensi bahagia ni kan. Orang yang boleh wanita bahagia, saya jumpa kebahagiaan itu ada pada wanita ini. Yang mana dia tidak ada bahagian dunia. Yang mana dia tidak ada dari sudut harta. Mungkin dari sudut suami yang baik yang diimpikan oleh semua orang. Tetapi bahagia ada pada hatinya, iaitu apabila hatinya mencintai Allah, pertemuan dengan Allah, mencintai Rasulullah, dan dia bukan seorang yang takut menghadapi kematian. Masya Allah. Itu satu kisah Lisa. Ini kisah yang kedua adalah kisah seorang ahli sufi, wali Allah. Kisah seorang wali Allah diceritakan dalam kitab tasawuf. Ini kisah benar seorang wali Allah daripada riwayat yang sahih. Ketika dia sakit, Masya Allah, ketika dia sakit tenat, lalu keluarlah suara dia umpama mengaduh. Macam aduh, macam itulah, macam mengaduh. Lalu adalah anak muridnya, kan, anak murid kepada syekh, kepada wali Allah ini datang ziarah, lalu dia memberikan sedikit teguran kepada guru dia ni. Wahai syekh, bukankah apabila kita ditimpa sakit, kita jangan mengeluh wahai syekh, kita jangan mengeluh. Kita sakit kan adalah satu bentuk ujian Allah untuk membersihkan. Lalu tahu tak Lisa, syekh ni jawab apa? Sesungguhnya tidak dikatakan mencintai Allah orang yang tidak menikmati ujian Allah. Jawapan syekh, orang alim dan wali Allah ini, dia jawab, aku bukan mengeluh kerana sakit. Aduh yang kita dengar tu, kita kalau sakit aduh kan, sebab kita keluhkan sakit. Tetapi rupanya keluhan dia tu adalah menikmati sakit tu. Nikmatnya. Macam tu. Kita kan Lisa, mungkin kita tak mampu kalau sakit kepala, aduh sedapnya sakit kepala. Kita tak mampu Lisa. Kalau sakit badan, nikmatnya. Ataupun suami kita lama tak marah, bang, marahlah saya, marahlah. Dah kenapa? Bila awak marah, saya terasa hati, nikmat. Soalannya macam tu. Kita mungkin tak sampai level yang menikmati ujian Allah. Subhanallah. Kita menikmati nikmat pemberian Allah. Tapi nak sampai level menikmati ujian Allah ni, Masya Allah, orang yang takwa, orang yang beriman dengan hadis Nabi. Antara hadis Nabi yang Nabi sebut tentang hikmah ujian, Nabi sebut, subhanallah, Nabi sebut, sesungguhnya setiap kesedihan, setiap kebimbangan, setiap ketakutan, setiap kesempitan, bahkan setiap duri yang terkena pada tubuhmu. Ini hadis yang Nabi yang sahih. Walaupun duri itu kecil, kita terpijak, alah sikit je. Kan, pada orang mukmin itu, lalu dia sabar, dia redha, melainkan dia akan menggugurkan dosa-dosanya. Jadi bayangkan beginilah, kita sakit kepala, tapi benda ni alam ghaib, tak nampak dosa kita gugur. Tapi bayangkan Lisa, bayangkanlah sekiranya tengah sakit lalu kita sabar, kan, sabar, kita penat. Nabi sebut kepenatan pun, kita penat, uruskan anak, uruskan rumah kan. Lalu contoh kita tengah menyapu, mop. Dan kita nampak dosa kita sedang gugur. Plup, jatuh gugur. Ataupun kan muka kita kan, Nabi bayangkan orang melakukan dosa ni, Nabi bagi gambaran umpama kertas yang putih, bila lakukan dosa ada satu titik hitam. Lisa, kalau kita bayangkan itulah wajah kita, agak-agak penuh tak bintik titik hitam dekat wajah kita? Subhanallah. Penuh Lisa, penuh. Kalau kita bayangkan sekali kita buat dosa, kemudian ada titik hitam pada muka kita, sampai penuh, mungkin dah tak ada tempat dah. Lalu kita buat kerja rumah, penat dengan ikhlas,
Lepas tu nampak jatuh sikit titik hitam tu kan. Lepas tu bila kita sakit dan kita sabar, kita redha, jatuh lagi. Mungkin sampai Encik Yusri tu, Encik suami Lisa tu kan, Yusri, sampai cakap, dah lah tu sayang, berhentilah buat kerja, awak nampak dah penat, tak berhenti-berhenti. Mungkin masa tu kita jawab, bang, awak nampak tak dosa saya sedang gugur ni? Awak nampak tak titik hitam sedang jatuh ni? Ibarat, Lisa, ini hanya andaian. Maksudnya, analogi. Sekiranya kita boleh nampak dosa kita gugur, Lisa, kita akan kuat menghadapi ujian Allah. Kita akan menikmati ujian Allah. Kita akan menikmati sakit tu. Kalaupun sakit, awak, sabarnya awak. Tak apa, it's okay. Sebab Allah sedang gugurkan dosa saya. Saya mengharapkan time saya pulang, saat saya pulang kepada Allah dan keadaan suci bersih. Tidak ada dosa untuk dihisab, tidak ada dosa untuk diazab, dan mudah-mudahan saya masuk syurga tanpa dihisab, tanpa diazab. Sebab itu orang alim, orang soleh, wali Allah, bila ujian dia menikmati. Dia menikmati ujian melebihi dia menikmati kurniaan Allah. Subhanallah. Bahkan mereka bila lama tak diuji, mereka menangis. Lalu ditanya, kenapa kamu menangis wahai Syekh? Kerana telah lama tubuh badanku tidak diuji dengan sakit. Telah lama aku tidak diuji. Dia tak minta ujian tapi dia menangis takut. Adakah Allah tidak menghantarkan bentuk-bentuk menyucikan diri? Kalau kapet rumah kita kotor kan Lisa, kita akan letak pada pagar contohnya, lepas tu kita pukul kapet tu. Tujuan apa? Mengeluarkan kotoran daripada kapet. Begitu juga diri kita, bila kita kotor, Allah bersihkan kita, Allah pukul-pukul dengan ujian. Tapi dengan syarat kita kena redha, kita kena sabar. Kalaulah Allah buka hikmah daripada ujian tu kan Lisa, kita akan bersyukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau pukul aku dengan ujian ni. Engkau pukul aku dengan musibah ni ya Allah. Sebab akhirnya kita menjadi bersih daripada dosa. Tapi ini alam gaib, tak nampak. Hanya orang yang beriman, orang yang soleh, yang yakin dengan janji Allah ni. Dengan hadis Nabi. Yakin dengan apa? Rahmat dia. Yakin dengan... Maafkan saya sekejap. Subhanallah. Tak apa Lisa. Yakin Ar-Rahmanir-Rahim. Yakin sangat yang dia punya, saya banyak baca dekat buku agama yang kadang-kadang kita terlupa dengan mercy dia, rahmat dia. Allah is the most merciful, dia kata. Masya Allah. Kadang-kadang macam saya macam kata terkesan sebab kadang-kadang macam kita ni punya cuba nak buat amalan-amalan, bukannya benda tu tak elok, bukan, tapi perspektif kita, keimanan kita, ketakwaan kita perlu beringat bahawa punyalah merciful. Bayangkan bila kita bukan dalam kedudukan minta ampun pun, ada cara-cara di mana dosa-dosa kita dihapuskan. Kita pening. Ustazah cakap, kita pening pun Allah gugurkan dosa-dosa kita sikit. Masya Allah. Itu pop kan. Dia apa, terkena duri, gugur sikit. Itu ya, macam apa tu? Subhanallah. Lisa, Allah sayang sangat kita. Allah mencipta banyak sebab untuk gugurkan dosa kita. Kamu letih, kamu sabar, Allah gugurkan dosa. Kamu sempit dada kerana manusia yang menyakitkan hati, lalu kamu sabar, gugur dosa. Kamu bimbang, lalu kamu sabar, kamu tenang, kan bimbang, takut, dan kamu zikir. Kita akan share nanti, subhanallah, zikir Nabi Yunus alaihissalam dan zikir Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Yunus dalam keadaan kebimbangan, ketakutan, Masya Allah, Allahu Akbar, orang yang menghadapi bimbang, takut. Sekarang COVID-19, orang takut, orang bimbang. Jadi kebimbangan kita ini, Masya Allah Lisa, sahabat-sahabat yang dimati Allah sekalian, ini peluang Allah nak menggugurkan dosa kita, peluang kita nak bersihkan dosa. Jadi orang yang beriman ni, orang yang soleh ni, dia ambil setiap peluang.
Bila bimbang nak baca apa? Bila takut nak baca doa apa? Bila sakit nak baca doa apa? Doa orang sakit kan? Bila sedih nak baca doa apa? Sebab itu orang yang beriman dia akan cepat ambil kesempatan saat diuji. Masya Allah. Apa tu Ustazah, ada satu ayat Quran ni kan, maafkan saya tapi saya sebenarnya banyak baca tafsir bahasa Inggeris. Ada satu tu yang di mana disebut Allah Subhanahu Wa Taala kata don't despair Allah's mercy, sebab dia ampunkan semua dosa. Dia ampunkan apa jua sin, apa jua dosa-dosa, dia maafkan except for syirik lah. Ya. Melainkan kalau seseorang itu dapat hidayah untuk kembali ke jalannya asal. Tapi ada satu ayat dekat dalam Quran tu cakap don't despair Allah's mercy. Kalau saya memahami dalam konteks bahasa Melayu, dia bermaksud jangan berputus asa. Macam jangan memandang remeh pada rahmat Allah ataupun mercy Allah. Ya. Kan ada satu ayat dalam Quran tu. Saya la tuqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa, jangan kamu ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Ya, ragu-ragu dengan rahmat Allah. Okey, Lisa. Bila Lisa sebut perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim, baiklah, bila sebut perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim, ada satu hadis Nabi SAW. Ini hadis yang sahih, Lisa. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai sifat Ar-Rahman, penyayang Allah, sifat kasih sayang Allah. Allah memiliki 100 rahmat. Allah memiliki 100 rahmat, iaitu 100 kasih sayang. Dan Allah mengurniakan satu rahmatnya untuk di dunia. Satu rahmat untuk bahagian dunia. Dan Allah mencukupkan, dan dengan satu rahmat Allah untuk bahagian dunia tu, mencukupkan untuk seluruh makhluk. Untuk seluruh makhluk. Satu rahmat yang Allah ambil daripada 100 rahmat Allah, Allah berikan kepada dunia, kepada makhluk, kepada dunia dan isinya, sehingga kan mencukupkan manusia, sesama manusia berkasih sayang. Suami isteri seluruh dunia berkasih sayang. Ibu dengan anak berkasih sayang. Bahkan mencukupkan mak kucing dengan anak kucing. Ya, betul. Binatang berkasih sayang. Allah hanya mengambil satu juzuk daripada 100 kasih sayang itu untuk Allah kurniakan kepada seluruh makhluk, hingga kan seluruh makhluk mencukupi untuk saling berkasih sayang. Dan Allah menyimpan 99 rahmatnya, kasih sayangnya untuk diberikan kepada hamba-Nya di akhirat kelak. Subhanallah. Sebab itu, apabila Lisa sebut tadi kan, Allah mengampuni semua dosa hamba-Nya, melainkan dosa syirik. Maksudnya di sini adalah kalau dia mati dalam keadaan dia tak sempat bertaubat, dia mati dalam keadaan syirik, maka orang ini tidak dapat pengampunan Allah. Namun dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut sesungguhnya pasti akan masuk syurga orang yang di dalam hatinya ada iman, orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah subhanallah. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, walaupun dia seorang yang berzina, adakah kalaupun dia penzina, adakah kalaupun dia ada tanya beberapa dosa yang besar. Lalu Rasul kata, ya, walaupun dia berzina, walaupun dia melakukan sekian-sekian. Maksudnya di sini, subhanallah, betapa besarnya rahmat dan pengampunan Allah selagi mana manusia ini dia mati dalam keadaan beriman, mengucap kalimah la ilaha illallah contohnya, subhanallah, ada kemungkinan besar sangat rahmat Allah di akhirat kelak. Kan ada riwayat-riwayat menceritakan bagaimana suasana di mahsyar, yang mana Rasulullah SAW tak kala dijemput oleh Allah untuk masuk ke syurga. Rasul enggan. Kerana Rasulullah meminta dengan Allah untuk berada di mizan. Mizan ni tempat timbangan amal baik, amal buruk. Rasul meminta dengan Allah untuk berada di mizan, untuk bersama di sisi setiap umatnya
saat ditimbang. Rasulullah meminta dengan Allah untuk berada di sisi setiap umatnya. Setiap umatnya saat ditimbang oleh Allah akan amalnya. Dan saat itulah sekiranya amal seorang di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang muslim kan, yang beriman. Sekiranya diuji, ditakdirkan, masya-Allah, amal buruknya lebih banyak lalu dipilih, dicampakkan ke dalam neraka mungkin untuk dicampakkan. Dan saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan merayu, ya Allah, kasihanilah umatku ini ya Allah, dia ada kebaikan ya Allah. Dikatakan Rasul akan berada di setiap sisi umatnya saat, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dah boleh masuk ke dalam syurga terlebih dahulu. Tapi Nabi Muhammad sangat cinta dan sayangkan kita. Jadi rahmat Allah di akhirat kelak jauh lebih besar, lebih banyak berbanding rahmat Allah yang Allah berikan di dunia. Sekarang di dunia pun kalau kita tengok, kasih sayang yang Allah berikan kepada manusia, sama ada manusia itu sembah atau tidak kepada Allah, Allah beri dia rahmat. Dia usaha, Allah bagi rezeki. Kan? Allah bagi kasih sayang walaupun dia tidak beriman kepada Allah. Allah bagi dia nikmat kasih sayang. Walaupun kita jarang syukur kepada Allah, Kalisa, tapi Allah bagi kita terlalu banyak nikmat. Masya Allah. Tu pun kita seorang, itu cerita seorang. Bayangkan manusia pada Nabi Adam sampai hari kiamat, betapa banyaknya rahmat Allah. Tapi Allah hanya menggunakan satu rahmat daripada 199 rahmat adalah untuk di akhirat. Masya Allah, untuk di akhirat. Betapa nak menggambarkan betapa besar dan hebatnya kasih sayang Allah. Namun Lisa, jangan pula kita mempermainkan rahmat Allah. Contohnya orang yang buat maksiat, tak apalah, Allah kan maha pengampun, maha penyayang. Tak apalah, rahmat Allah itu kan besar. Tak apalah. Taubat tu kena dengan jujurnya lah kan, dengan ikhlasnya, dengan rasa bersalah tu. Ya, mesti ada. Masya Allah Lisa. Masya Allah. Lisa silakan, mungkin Lisa ada nak tambah apa yang Lisa rasa, apa yang Lisa, Lisa nak share anything. Minta maaf semua. Masya Allah, tak apa. Banyak yang saya terkesan dengan perkongsian Ustazah hari ini. Memang meletakkan saya pada perspektif lah sebenarnya sebagai seorang Islam, as a believer, kita punya cara kita berfikir, cara kita nak mengamalkan ataupun menjalankan ibadah, dia jadi berbeza bila kita menyedari tentang transitnya dunia ni. Masya Allah, Allahu Akbar. Bila kita, walaupun sebab perspektif tu kadang-kadang susah untuk kita hadam, sebab dunia ni adalah apa yang kita nampak, dia tangible dan kita laluinya setiap hari. Kita kalau sebab dia apa tu, kita mengetahui ataupun beriman kepada kiamah. Kita belajar daripada guru kita, daripada Quran, mengenai jannah, jahannam. Kita hanya dapat a taste of the knowledge berdasarkan apa yang kita belajar tu kan. Jadi kita kena mengingati antara satu sama lain mengenai betapa pentingnya untuk kita ingat tentang dunia ni hanya satu transit sahaja yang kita singgah buat sementara waktu, dan kita kena orang kata kita everyday kita live our life sebab the eternity tu yang bermaksud forever tu sebenarnya, yang kita duk cakap forever dekat dunia ni, sebenarnya the concept of forever sebenarnya tak wujud dekat sini. The concept of forever sebenarnya di eternity tu, iaitu
Jahanam ataupun jannah, dan pengakhiran tu bergantung kepada apa yang kita buat di sini. Dan apa yang kita buat dekat sini adalah untuk mengingati bahawa kita, because Allah is most gracious, most merciful, kita baca tu setiap kali kita baca Al-Fatihah kan, dan kita kena ingat yang bila kita buat salah tu cepat-cepatlah minta ampun, cepat-cepatlah minta taubat dan minta ampun, dan Allah, kita yakin ya Allah maafkan kita, kita yakin ya Allah ampunkan kita. Subhanallah. Allahu Akbar. Dan itulah, macam dengan perspektif begitu, dengan sangka baiknya yang kita selalu berzikir subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, kita sangka baik kepada Allah. Glory be to Allah. Kita baca pun dalam rukuk, dalam sujud, kita baca subhanallah wa bihamdi, subhanallah alazimi wa bihamdi, kita baca juga masa solat tu sebenarnya. Dan bila kita hadam tu sentiasa berfikir, bersangka baik pada Allah. Dengan itu insya-Allah kita dah capai sebenarnya bahagia tu. Masya-Allah, Allahu Akbar. Bukan itu sahaja sebenarnya. Maafkan saya Ustazah, bukan itu sahaja. Of course buku ni menjadi orang kata blueprint ataupun guide lah kan. Yang cuma saya rasa yang elok dan baiknya mengenai buku ni adalah dia macam membantu kita untuk capaikan perspektif itu ataupun pandangan tu ataupun pemahaman itu, insya-Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Minta maaf saya betul terkesan hari ni. Saya tak sangka ni first time saya live saya dok apa kata. Tak apa, it's okay Lisa. Memang air mata tu kan Nabi sebut. Ada hadis Nabi sebut dua mata yang menangis kerana Allah. Dua mata yang menangis kerana Allah. Mudah-mudahan kita menangis ni kerana terkesan dan kita menangis kerana Allah. La tamassahu narun abada. Dua mata yang menangis kerana Allah tidak akan disentuh oleh api neraka selama-lamanya. Masya Allah. Subhanallah. Kemudian Lisa, sebenarnya pasal air mata ni ada lagi hadis Nabi yang lain berkenaan dengan kelebihan menangis kerana Allah. Ini daripada kitab Air Mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menggambarkan, Rasul menceritakan kepada para sahabat ketika itu bagaimana Rasul bersabda, di akhirat kelak ada lelaki, maksud ada si fulan, maksud ada hamba Allah yang ditarik untuk dicampakkan ke dalam neraka. Maksud dah diheret dah nak dicampakkan dah ke dalam neraka, diheret nak dicampakkan dah ke dalam neraka. Lalu saat tubuh badan tu nak dicampak, nak diheret ke dalam neraka, di depan pintu neraka ni, lalu salah satu bulu matanya berkata kepada Allah. Bukan semua bulu mata, kita tak pernah kira berapa bulu mata kita ni, tapi salah satu bulu mata berkata kepada Allah, Ya Allah, aku menjadi saksi bahawa hamba-Mu ini saat di dunia dahulu pernah menangis kerana takutkan-Mu ya Allah. Pernah menangis kerana-Mu ya Allah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, aku merahmatinya dan aku mengampuninya, maka akhirnya hamba Allah tersebut dimasukkan ke dalam syurga. Subhanallah. Bayangkan, maksudnya dia telah melepasi mizan tu, lalu nak dicampakkan ke dalam neraka, lalu salah satu bulu mata berkata kepada Allah, Ya Allah, sesungguhnya Nabi-Mu yakni Muhammad SAW berkata, menyebutkan sabda Nabi yang air mata ni, dua mata tak akan disentuh oleh api neraka Allah. Kemudian dia bersaksi bahawasanya Tuhan dia ni pernah menangis kerana Allah. Sebab itu dimensi bahagia tu kita sebut, yang paling bahagia bukan kerana dia tak menangis, sebulan bahagia, tak ada apa-apa, tak ada nangis apa-apa. Tetapi dimensi bahagia, perspektif yang dah jadi berbeza bagi orang yang bermukmin. Ya Allah, dah lama tak menangis ya Allah. Dia rasa satu kehilangan, satu nikmat yang dia perlu capai. Tapi dia bukan minta diuji, tetapi apabila dia diuji lalu dia menangis kerana mengharapkan pertolongan dari Allah. Okey, subhanallah. Lisa, mungkin kita pun sekarang dah 10.30, Lisa pun ada anak, ada cik suami. Tapi tadi kita sebut berkenaan dengan surah Al-Fatihah.
Jadi Ya. mungkin ini akan menjadi satu pergulungan kepada perbincangan kita pada malam ini. Masya Allah. Baik. Baik. Kan surah Al-Fatihah ni kita baca setiap kali kita solat. Boleh minta dengan dia orang lagi tu. Okey. Okey, tapi sebelum tu Lisa, Lisa pun ada terima daripada saya buku Sahabat Dunia Akhirat. Betul kan Betul. buku ni? Betul. Ada tak dengan Lisa sekarang? Sekarang tak dalam solah. Dalam musola. Masya Allah. Ha. Okey, buku Sahabat Dunia Akhirat ni, ini buku pertama saya. Kemudian Okey. Lisa dapat juga hadiah set lengkap yang pink tu kan? Masya Allah. Betul. Itu yang kedua Betul. lah. Buku Sahabat Dunia Akhirat ni nanti Lisa cuba buka muka surat 37. Muka surat 37 ya, page 37. Okey. Satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Inna izamal jazai ma'a izamil balai. Wa inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Sadaqah Rasulullah SAW. Semua hadis Nabi dalam buku ini dah ditashihkan, semuanya hadis yang sahih. Dan cita-cita juga ada riwayat yang sahih. Nabi bersabda yang bermaksud sesungguhnya besarnya ganjaran itu sesuai dengan besarnya ujian. Dan sesungguhnya apabila Allah Subhanahu Wa Taala jika mencintai seseorang, ini tanda Allah cinta. Dan orang yang paling bahagia adalah orang yang Allah cinta. Ini hadis Nabi, hadis sahih, Nabi beri kita kefahaman, Nabi nak suruh kita faham. Okey. Yang mana Nabi sebut, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala jika mencintai seseorang, maka dia akan memberikan ujian. Dia akan menguji. Jadi ujian adalah tanda Allah sayang, tanda Allah cinta. Subhanallah. Lalu Nabi sambung lagi. Barang siapa yang redha akan ujian itu, maka baginya redha Allah. Siapa yang redha, dia dapat redha Allah. Namun ada peringatan daripada Nabi SAW, dan barang siapa yang marah ataupun benci terhadap ujian tersebut, maka baginya kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Jadi bagi orang mukmin saat dia diuji, dia terus ada mindset. Saya mesti pas ujian ini. Saya mesti lulus ujian ini. Sebagaimana kalau kita nampak ujian untuk naik tingkatan, kan, exam untuk lulus universiti, kita ada satu niat, nekat, mesti lulus, mesti graduate, mesti lulus. Sebab hasil daripada lulus, hasil graduate, kita akan dapat sesuatu yang lain. Jadi bila setiap kali kita diuji oleh Allah, kita kena terus tanam dalam hati, ya, dengan zikir auzubillahi minasyaitanirrajim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, macam-macam lah kan. Kaedah-kaedah zikir, astagfirullah ke. Tapi akal perlu dipandu. Zikir saja kadang tak kuat untuk kita hadapi ujian, untuk tenang dalam ujian tu. Akal mesti dipandu, terus letak mindset, aku mesti pas ujian ini, aku mesti lulus. Sebab kalau aku lulus ujian ini, maka aku dapat redha Allah, dapat redha Allah. Lisa, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sahabat-sahabat muslimin-muslimat yang saya kasihi sekalian, Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha dan kamu juga diredai oleh Allah, radiyatan mardiyah. Allahu Akbar. Inilah panggilan yang paling kita dambakan. Kalau suami kita panggil kita dengan sayang, oh sedapnya dengar, darling, oh seronoknya. Mungkin panggilan-panggilan yang manusia suka, orang panggil apa? Yang mulia, yang berhormat, Datuk, Datin, Tan Sri, kan contohnya. Itu panggilan-panggilan kehormat dunia. Tetapi panggilan yang paling kita dambakan, yang paling membahagiakan, apabila kita dipanggil oleh Allah saat kita mati dengan panggilan, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan engkau redha terhadap segala ujian Allah, engkau redha terhadap setiap ketetapan Allah, engkau redha di atas setiap perintah Allah dan engkau buat semuanya. Masa itu tanda kita redha segala perintah Allah, dan setiap larangan pun kita tinggalkan sebab kita redha. Kita tak protes Allah, kita tak lawan Allah. Itu maksud redha. Mardiyah, dan kamu akan diredai oleh Allah. Lalu Allah akan jemput kita.
fadkhuli fi ibadi, maka masuklah di kalangan hamba-hambaku yang soleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurgaku. Subhanallah. Lisa, Alamin. ya Allah, Lisa, itu panggilan yang kita dambakan. Oh, Yang amin. mana Allah panggil kita, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah di kalangan hamba-hambaku yang soleh, hamba yang aku cintai, dan masuklah di dalam syurgaku. Subhanallah. Allahu Akbar. Allah jemput hamba-hambanya yang Allah redha untuk masuk ke dalam syurga. Maka bagaimana nak jadi hamba Allah yang diredainya? Saat kita diuji, terus letak mindset aku mesti lulus sebab Allah sedang melihat kita. Dalam riwayat yang lain ada sabda Nabi sebut, sesungguhnya apabila seseorang itu diuji oleh Allah, Allah utus bersamanya malaikat. Lalu Allah bertanya kepada malaikat, bagaimana perihal hambaku itu saat diuji? Lalu sekiranya malaikat memberitahu, ya Allah dia redha, maka Allah kata dia dapat redhaku. Sekiranya malaikat menyampaikan, ya Allah dia marah, dia protes, ya Allah dia mengeluh, dia memberontak, ya Allah, maka Allah menjawab dia mendapat kemurkaanku. Na'udzubillah min zalik. Kadang-kadang kita kata, saya bukan tak redha dengan ujian Allah Ustazah, tapi saya tak boleh maafkan orang tu Ustazah. Sebenarnya itu ciri-ciri orang yang tidak redha dengan ujian Allah. Saya minta maaf, saya perlu sebut begini untuk diri saya juga. Orang yang dia redha dengan ujian Allah, dia melihat manusia yang menguji sabar dia tu hanyalah perantaraan Allah saja. Dan dia akan kesian kepada orang tu. Dia akan kesian. Dia kata kesiannya lah orang ni, dia akhlaknya buruk lalu dia menyakiti hatiku. Kesian dia. Dia perantaraan Allah sebab kalau aku redha, aku dapat redha Allah. Maka kita tak akan membenci orang. Kita tak akan mudah benci orang. Sebab kita akan kesian. Kesiannya dia sebab dia, kita dapat redha Allah. Ya Allah, ampunilah dia telah menyakitiku. Dan dalam buku ni, subhanallah saya tak jumpa tadi, ada kisah seorang alim ulama, alim yang terkenal, dia sebut begini. Sekiranya bukan kerana aku bencikan maksiat, aku mengharapkan seluruh penduduk kota ini mengumpatku, bercakap buruk tentangku. Okey, mungkin Lisa kita tak faham kan? Saya baca berapa kali, lepas berapa kali dah saya tengok keterangan baru saya faham. Dia sebut sekiranya bukan kerana aku bencikan maksiat, nescaya aku sangat menginginkan seluruh penduduk kampung ni macam itulah, seluruh penduduk kota ini berkata buruk tentangku ataupun ghibah, mengumpatku. Soalnya dia kata dia tahu ghibah itu satu maksiat, dan dia kata kalaulah bukan sebab aku bencikan maksiat, aku harap dia orang ni mengumpatku, sebab daripada mengumpat aku dapat pahala. Kita kan Lisa, kalau kita tahu orang mengumpat kita sedih kan, dan lagi kalau orang baik dengan kita, kawan kita, adik-beradik, sampai hati dia mengumpat. Tapi ulama ni dia sebut, kalaulah bukan kerana aku bencikan maksiat kan, aku mengharapkan semua orang ni mengumpatku sebab aku dapat pahala. Tapi aku tak mengharap, tapi kerana ghibah itu adalah maksiat, jadi aku tak mengharapkan dia orang ni mengumpat lah kan. Janganlah dia orang mengumpat, kesianlah dia orang akan dapat dosa. Tapi kalau ghibah itu bukan dosa, bukan maksiat, aku mengharapkan dia orang ni mengumpat aku. Sebab dari situ aku dapat pahala sabar. Masya Allah. Allahu Akbar. Okey, ni kita tutup betul-betul ni. InsyaAllah antara kesimpulan kita, tak jumpa ya tu. Okey. Lisa, subhanallah. Kita ada lebih kurang dalam 5,000 kot. Campur dengan FB dan 5,000, 6,000 tontonan lah. Okey, di FB ada 4K. Kemudian ni ada lebih kurang 4 campur 3, 4, 5, 6, 7. 7K bersama kita. Masya Allah, subhanallah, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, kita boleh bahagia immediately bila kita solat. Walaupun sebelum solat, kita sangat sedih, kita sangat duka cita, kita sedih dengan ada masalah dengan suami ke, dengan rezeki ke, dengan anak ke, sakit ke apa, sebenarnya kita boleh immediately bahagia bila kita solat. Baiklah, tadi Lisa sebut Al-Fatihah dalam solat. Sekarang, Masya Allah, mari kita hayati satu hadis Nabi SAW, riwayat Abu Hurairah tentang kehebatan bacaan Al-Fatihah dalam solat.
dalam solat ni tuan-tuan puan-puan sekalian. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Nabi SAW bersabda, sesiapa yang tidak membaca Quran yakni Al-Fatihah di dalam solat, maka solatnya tidak sempurna. Nabi mengulanginya sampai 3 kali. Tak sempurna, maksudnya tak sah solatnya. Lalu ditanyakan orang kepada Abu Hurairah, bagaimana kalau kami solat mengikut imam? Jawabnya, bacalah perlahan kerana aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Ini adalah hadis kudusi. Yang kita nak bacakan seterusnya adalah hadis kudusi. Sebab itu walaupun ia hadis Nabi, tetapi ia menggunakan kalimah Allah berfirman. Allah berfirman, sahabat-sahabat sekalian. Baiklah. Nabi bersabda bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, solat itu ku bagikan 2 antara ku dan hamba-Ku. Subhanallah. Solat itu ku bagikan 2 antara aku dan hamba-Ku. Untuk hamba-Ku apa yang dia minta apabila dia mengucapkan. Subhanallah. Sekarang kita akan pergi kepada ayat yang kedua surah Al-Fatihah. Ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kedua kita sebut apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sahabat-sahabat sekalian, ketika kita menyebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, subhanallah, ini firman Allah ni, apabila dia mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab, Hamidani abdi, Hamidani abdi. Yang membawa maksud, hamba-Ku memujiku, subhanallah. Lisa, Allah sangat bahagia, Allah sangat gembira, Allah sangat subhanallah apabila hamba-hambanya memujinya. Bila kita sebut Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah ketika kita berdiri solat, lalu Allah akan menjawab ucapan kita itu, bacaan kita itu dengan kalimah Hamidani abdi, hamba-Ku memujiku. Allah berbangga dengan para malaikat, hamba-Ku memujiku. Lalu apabila kita membaca ayat yang ketiga surah Al-Fatihah, ayat seterusnya Ar-Rahmanir Rahim. Subhanallah, Allah yang Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang. Lalu Allah menjawab ucapan kita itu, bacaan Al-Fatihah kita itu, kalimah Ar-Rahman Ar-Rahim itu dengan kalimah Athna alayya abdi, Athna alayya abdi, yang membawa maksud hamba-Ku menyanjungiku. Subhanallah, hamba-Ku memuliakanku, hamba-Ku menyanjungiku. Kemudian kita sambung lagi Malik Yaumiddin. Subhanallah. Lalu apabila kita kita sebut Malik Yaumiddin, Allah menjawab dengan kalimah Majjadani abdi, Majjadani abdi fawada ilayya abdi. Subhanallah. Hamba-Ku mengagungkanku, hamba-Ku berserah diri kepadaku. Tuan-tuan puan-puan, bila kita sebut kalimah Malik Yaumiddin, Raja, pemilik hari pembalasan, hari kiamat. Sekarang di dunia ramai raja. Raja negeri, raja negara, raja itu, diri kita pun raja pada diri kita. Sedangkan Allah lah yang raja kita, bukan kita yang milik diri kita. Dalam sebuah rumah tangga ada raja, kadang suami bersikap raja. Tetapi di masyarakat lah hanya ada satu raja, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Semua raja adalah hamba-hamba yang hina, termasuklah kita di akhirat kelak. Bila kita sebut dalam surah Al-Fatihah Malik Yaumiddin, kan raja di hari pembalasan, Allah menjawab, hamba-Ku mengagungkanku, hamba-Ku berserah diri kepadaku. Subhanallah. Dan bila kita sebut kalimah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, subhanallah, kepada Engkau aku sembah, menyerah diri, dan kepada Engkau aku minta pertolongan. Saat ini Allah membalas ucapan kita itu dengan kalimah Hadza baini wa baini abdi wa li abdi ma sa'ala. Allahu Akbar. Allah menjawab, inilah bahagianku dan bahagian hamba-Ku. Untuk hamba-Ku apa yang dimintanya. Masya Allah. Sahabat-sahabat, kalau kita lihat, perhatikan surah Al-Fatihah. Ayat yang pertama kita puji Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin, puji Allah lagi. Ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim, puji Allah lagi. Ayat yang keempat, kita sebut Malik Yaumiddin, kita mengagungkan dan puji Allah lagi. Masuk ayat yang kelima, keenam, ketujuh, ini adalah waktunya kita meminta dengan Allah. Dan apabila time ayat yang kelima, keenam, ketujuh, dan ini saatnya kita meminta dengan Allah dengan permulaan permintaan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
kepada engkau ya Allah aku sembah dan kepadamu lah ya Allah aku minta pertolongan. Lalu Allah jawab, hadza baini wa baini abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini adalah bahagianku dan bahagian hambaku dan bahagia hambaku apa yang dia minta. Maksudnya Allah makbulkan permintaan kita. Sebab itu bila kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah hanya kepadamu aku minta pertolongan. Masa tu kalau ada apa-apa susah, ada kebimbangan, kita lepaskan. Kita lepaskan. Kita kata kita minta tolong dengan Allah, kita kena tawakal, kita kena yakin Allah benar-benar akan tolong sebab saat ini Allah menjawab kepada kita bagi hambaku apa yang dia minta. Kemudian kita minta permintaan yang kedua, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Baik. Permintaan kita, ya Allah tunjukilah kepadaku jalan yang lurus, iaitu jalan orang yang engkau beri nikmat. Subhanallah. Lalu Allah menjawab, sambungan lagi, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lalu Allah menjawab, hadza li'ibadi wa li'abdi ma sa'ala. Hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'ala. Ini adalah untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, apa yang kita perlukan dunia, akhirat, dalam kubur, di mahsyar ada di dalam surah Al-Fatihah. Ada dalam surah Al-Fatihah. Kerana kita minta dengan Allah apa tadi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita minta pertolongan Allah pertama. Kedua, kita minta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukilah aku jalan yang benar, jalan yang kau redha, iaitu alladzina an'amta alaihim. Subhanallah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang orang yang engkau beri nikmat. Itu yang kita sebut wanita paling bahagia, wanita yang Allah beri dia nikmat dunia, nikmat alam kubur, nikmat sampai mahsyar, nikmat sampai syurga. Jadi bila kita minta siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang engkau beri nikmat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan bukan jalan yang orang engkau marah, engkau murka, dan bukan jalan orang yang sesat. Sebab itu ada orang yang kalau jumpa saya kan, Lisa, Ustazah kenapa saya diuji macam ni Ustazah, suami saya curang, Ustazah kenapa Ustazah sekian-sekian. Saya jawab, sebenarnya itu adalah cara Allah menjawab permintaan kita dalam Al-Fatihah. Saya suka jawab macam tu. Dia kata, apa maksud Ustazah? Puan minta apa dengan Allah dalam Al-Fatihah? Puan minta apa? Puan minta apa? Saya minta tunjukkan jalan yang lurus dan saya minta diberi nikmat. Dalam Al-Fatihah minta diberi nikmat. Apa maksud nikmat? Bagi puan nikmat apa? Syurga Allah, nikmat dapat alam kubur barzah yang baik, itu nikmat yang hakiki kan? Jadi Allah memakbulkan doa kita dalam Al-Fatihah dengan caranya, bukan dengan cara kita. Dan mungkin kerana ujian puan diuji dengan suami beginilah yang caranya puan dapat nikmat syurga, nikmat akhirat. Dan mungkin di akhirat kelak kita akan berterima kasih kepada Allah. Ya Allah, terima kasih di atas ujian yang kau berikan di dunia dahulu. Rupanya asbab ujian itulah yang memberikan jalan yang benar akhirnya ke syurga. Subhanallah. Apa yang berlaku dalam hidup kita sekarang adalah jawapan ataupun cara Allah memakbulkan permintaan kita. Kita minta jalan yang lurus, kita minta diberi nikmat, nikmat yang sebenar di akhirat kelak. Kita minta jalan yang selamat, bukan jalan yang Allah murka dan bukan jalan orang yang sesat. Lalu Allah design jalan kita mengikut pengetahuan Allah, bukan mengikut kehendak kita. Kalau kita design, kita nak bahagia je. Tetapi bila kita dah minta dengan Allah, Allah yang paling mengetahui jalan yang terbaik untuk dapat syurganya. Subhanallah. Masya Allah. Masya Allah. Dia sebenarnya macam satu, apa tu? Macam seolah-olah dia satu conversation juga kan, macam bila kita conversation. Dia macam conversation bila kita angkat, bila kita takbir, kemudian kita bersedia untuk lepas doa iftitah, kemudian bila kita membaca Al-Fatihah tu, dia satu conversation dengan Allah sebenarnya. Dan harapnya ini satu orang kata peringatan untuk saya jugalah. Seeloknya setelah habis satu ayat tu, pause kejap. Kan macam dia macam menghayati. Kita ingat balik apa meaning dia. Dan ada respon sebenarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, macam Allah membalas. Setiap ayat tu Allah balas. Cuma kita tak dengar. Sebab tu kalau kita bayangkan respon Allah tu, kita akan jadi bahagia. Kita akan, bila kita puji, subhanallah Allah respon kita. Dunia ni kita boleh lepas kejap. Kita boleh lepas kebimbangan, ketakutan. Kita menikmati perbualan kita dengan Allah.
Subhanallah. Cara begitu juga membantu kita dengan orang kata untuk kita capai khusyuk tu juga. Subhanallah. Kalau kita baca macam by the way sahaja ke apa ke, tanpa menghayati setiap ayat yang kita baca. Okey, Lisa, saya kita dah nak, kalau boleh memang nak cakap banyak. Saya tahu Lisa, kita masing-masing ada komitmen. Masya Allah, saya nak mengajak sahabat-sahabat sekalian, sebab cakap pasal solat, Masya Allah, lusa. Masya Allah, lusa. Okey, hari Ahad, kami menganjurkan satu seminar webinar solat. Seminar solat yang bertajuk menggapai kesempurnaan dan khusyuk solat. Menggapai kesempurnaan dan khusyuk solat, Masya Allah. Seminar ini akan berlangsung pukul 8.30 pagi hingga 4.30 petang. Saya ingin mengajak seramainya untuk masuk ke webinar online ini. Slot yang pertama saya sendiri yang akan bawa tajuk keajaiban solat sempurna dan solat khusyuk. Saya akan gabungkan juga dengan fakta sains. Dan bagaimana untuk kita dapat khusyuk solat, tenang solat, subhanallah. Kemudian slot yang kedua iaitu Ustaz Dr. Muhammad Nizam. Ini penulis, banyak keluar TV juga kan, penceramah, pendakwah. Ustaz Muhammad Nizam akan bawakan slot sifat solat Nabi. Sifat solat Nabi secara praktikal. Memang ini permintaan kami sendiri, saya kata minta Ustaz tunjuk. Berdiri, tangan yang mana kita confuse apa semua. Sifat solat yang paling hampir dengan sifat solat Nabi. Sebab perbahasa ulama' banyak. Kan cara sujudnya, cara duduk atas sujudnya. Jadi kita minta Ustaz pimpin kita bagaimana sifat solat Nabi secara praktikal dan berdasarkan hadis-hadis dari dalil yang sahih. Kemudian sebelah petang kita akan buat slot soal jawab apa sahaja berkaitan dengan solat. Dan orang yang masuk webinar ini subhanallah akan diberikan e-book percuma dalam 200 ke 300 kita masih himpun soalan-soalan soal jawab berkenaan dengan solat. Kita akan berikan e-book tu dan soalan yang dijawab, yang ditanya sepanjang webinar akan dikumpulkan dalam e-book tu dan e-book tu diberikan percuma. Subhanallah. Lisa, ini adalah webinar solat kita yang kedua. Kita dah buat yang pertama bertajuk bangkit rasa dalam solat. Sebenarnya antara tujuan utama, Masya Allah, kita nak mengembalikan kekuatan umat Islam. Kan hakikatnya ada di dalam solat, dalam sujud, dalam rukuk. Subhanallah. Kita boleh immediately, kita boleh bahagia sebenarnya dengan solat. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut aqimis solah li dzikri, dirikanlah solat untuk mengingatiku. Aqimis solah li dzikri, dirikanlah solat untuk berzikir mengingatiku. Dan Allah berjanji di dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya sahaja dengan kamu ingat Allah, jiwa kamu akan tenang. Jiwa kamu akan lapang. Masalah belum settle, tapi sebab dah dapat zikir, dah dapat ingat Allah, masa tu juga dapat tenang. Masya Allah. Tenang ini kurniaan Allah. Kurniaan Allah. Allah beri kepada hati seseorang, Allah beri kepada hati orang tu tenang walaupun masalah belum settle. Sebab itu kadang kita jumpa orang tu senyum, kita kata, asyik senyum, kau ni tak ada masalah. Kadang-kadang orang yang paling banyak senyum, nampak happy tu, dia ada banyak masalah. Tetapi Allah beri dia kurniaan hati yang tenang. Hati tu, kalau air ni kan, kita masukkan satu batu yang kecil, air ni akan bergelora lah sebab kecil sangat tempat dadah. Tapi kalau kita baling batu saiz yang sama, tapi kita baling ke air yang besar, tasik ke, mungkin dia tak bergelora sangat. Dia pluk macam tu je. Betul. Sama juga hati kita tempat menakung ujian. Kalau luas, hati kita lapang, ujian yang masuk tu walaupun berat, pluk macam tu je. Tenang, relax je. Tapi kalau hati kita sempit, ujian pun tak muat nak masuk. Ujian tu simple je. Tapi cepat marah, cepat melenting. Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi subhanallah Lisa. Dan saya minta maaf saya cakap banyak sangat. Mungkin Lisa boleh buat kesimpulan. Lisa buat kesimpulan. Saya yang buat kesimpulan ke? Ya, Masya Allah. Masya Allah kepada mereka semua, termasuklah saya, kepada semua yang menonton di Facebook, di Instagram, dua persada ni lah ya, Facebook dan juga Instagram. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah dengan perkongsian yang dikongsikan oleh yang sangat-sangat bermakna, yang berharga, yang saya rasa kita semua terkesan dengan apa yang Ustazah kongsikan tadi. Dan moga dengan perkongsian ini kami semua
boleh sama-sama doakan moga kami jadi orang yang Allah redai. Moga kami semua menjadi ahli syurga Jannatul Firdausi. Amin. Kita doakan moga semua dosa-dosa kami diampunkan. Moga kami tidak orang kata Allahumma ajirni minan nar. Kita jauh daripada api neraka. Tak sentuh pun api neraka. Kita nak ke syurga pun tanpa hisapnya. Dan harapnya sementara kami di dunia ni, harapnya apa yang kita amalkan, ibadah-ibadah yang kami amalkan, harapnya diterima insya-Allah. Dan saya doakan yang sama juga untuk semua sekali. Harapnya kami semua jadi ahli syurga Jannatul Firdausi tanpa hisapnya insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Subhanallah. Masya Allah, indah sangat doa Lisa, indah sangat. Itulah yang kita perlukan. Masya Allah, mudah-mudahan kita masuk syurga sekeluarga Lisa. InsyaAllah, moga-moga kita berjiran di syurga Lisa. Kita berjiran dengan semua sahabat-sahabat kita semua, seluruh umat Islam. Kita akan berbahagia di sana, tidak ada lagi duka cita, kebimbangan dan kesedihan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah berikan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Lisa, I love you so much Lisa. Saya sangat sayangkan Lisa kerana Allah. Saya pun sayang lillahi ta'ala. Terima kasih banyak atas kesudian untuk menjemput saya ke live ini. Walaupun kita tak pernah berjumpa. Terima kasih kepada tim Ustazah juga. Dan juga terima kasih kepada mereka juga yang sudi menonton kami berdua. Alhamdulillah, banyakkan hikmah kita dapat malam ni. Masya Allah. Subhanallah, Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, selamat malam semua. Kepada Lisa sekali lagi tunjukkan planner ni tuan-tuan puan-puan sekalian. Masya Allah. Ini planner by Ustazah Asma Harun. Kepada siapa yang ingin memiliki, ini untuk khas wanita bahagia. Setiap helaian tu ada banyak sangat inti-inti kebaikan, dan dia macam membantu kita untuk jadi wanita bahagia dengan amal-amal soleh, dengan jadah-jual yang disediakan. Dan ada banyak selingan-selingan hadis Nabi, tip-tip untuk menjadi wanita yang bahagia. Masya Allah. Alhamdulillah. Maka dengan itu, Masya Allah, ciri-ciri wanita bahagia. Terima kasih Lisa. Masya Allah. Jadi Lisa, sampaikan salam kepada encik suami yang tercinta, Tuan Yusri. Masya Allah. Mudah-mudahan Lisa dengan Yusri, anak-anak sentiasa bahagia, dilimpahkan rezeki barakah, Allah lindungi daripada segala mara bahaya, Allah bahagiakan sampai syurga. Amin. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat, amin. Sahabat-sahabat semua, sekadar itulah daripada kami. Mudah-mudahan bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Kita tangguhkan perkongsian kita dengan tasbih kafarah dan baca tasbih kafarah dan surah Wal Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Sayang semua kerana Allah. Sayang Lisa. Masya Allah. Assalamualaikum. Sayang Ustazah, sayang semua juga. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Masya Allah. Oh.